Dalam tempoh negara berdepan dengan wabak COVID-19 ini, saya sedar bahawa ramai di kalangan kita juga telah menunjukkan sifat empati sama kita. Kita saksikan ramai rakyat Malaysia menzahirkan merupakan keupayaan individu atau kumpulan untuk memahami sentimen, aspirasi, kebimbangan, cita-cita individu ataupun kumpulan yang lain. Dalam krisis COVID-19, rakyat Malaysia khususnya petugas di barisan hadapan atau frontliners telah membuktikan sifat empati terhadap satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Sifat empati ini harus diperkukuhkan dalam masyarakat kita. Sifat inilah yang membantu usaha kita mengatasi cabaran perkauman dengan lebih berkesan. Kita perlu terus menjuburkan sifat empati ini dalam kita hendak memahami isu-isu kaum dari perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh. Seperti beberapa negara-negara berbilang kaum yang lain, kadang-kadang kita hanya melihat isu kaum dari sudut kaum atau kumpulan tertentu. Perspektif ini perlu diperbaiki supaya menjadi lebih seimbang dan holistik dan harus dipupuk melalui sistem pendidikan dan media. Selain itu, kita juga harus berwaspada terhadap manipulasi sentimen kaum oleh ahli-ahli politik. Ini merupakan cabaran utama dalam hampir semua negara yang berbilang kaum. Pelaku politik yang cuba menaikkan saham politik masing-masing melalui eksploitasi perasaan kaum, hendaklah kita elakkan. Kita sedar rakyat negara ini tidak akan sekali-kali mengorbankan kesepaduan sosial dan perpaduan negara yang telah kita kecapi ini demi matlamat peribadi. Kerajaan juga tidak akan sekali-kali berkompromi dalam perkara yang boleh mengganggu gugat perpaduan negara. Berpegang pada prinsip inilah, Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan dan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadiq dan Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ker, kementerian ini menggalas tugas berat memastikan agenda perpaduan nasional dijayakan. Sejak mula ditubuhkan Kementerian Perpaduan Negara terus bekerja keras bagi memperkukuh perpaduan. Hasilnya ialah sebuah dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif, jelas dan kohesif yang akan saya lancarkan pada hari ini. Seiring dengan dasar yang digubal, Kementerian turut menghasilkan rangka tindakan, iaitu Blueprint Perpaduan Negara 2030 yang menyokong strategi-strategi dalam dasar perpaduan negara serta menetapkan aspirasi perpaduan yang ingin dicapai dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Tahniah Kementerian Perpaduan Negara atas pencapaian ini. Saya juga suka menekankan bahawa usaha mencapai perpaduan merupakan suatu perjalanan yang jauh dan berliku. The quest for unity is a journey, not a destination. Justru kita semua mesti sentiasa membetulkan niat dan juga memperkasa usaha bersama untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh teras perpaduannya, bukan saja untuk generasi masa kini, tetapi demi masa depan anak cucu kita kelak.